lepak dengan adik-beradik dekat satu kedai mamak ni. Waktu tu memang dah malam. Kami ni macam FJ jarang balik kampung. So kalau balik kampung memang kami lepak sembang-sembang dan sebagainya kan. Jadi kejadian ni waktu kita orang tengah sembang tu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita berkaitan dengan perkara-perkara pelik ataupun misteri sama ada yang berlaku di dalam negara ini ataupun di luar negara. Jadi sebelum tu FJ nak promo kepada korang supaya lihat akan video Jalan Seram Part 2 dia dah keluar dah, iaitu jalan daripada Gerik untuk menuju ke Pengkalan Hulu. Tapi kami tak terus direct pergi ke Pengkalan Hulu. Kami melencong menuju ke Felda Lepang Nering. Okey, jalan tersebut lah. Dan jalan tersebut memang di jalan menuju ke Pengkalan Hulu tu memang ada beberapa kisah seram, di mana kalau tak silap ada 3 kisah seram di jalan tersebut. Jadi siapa yang belum tengok boleh tengok. Part 2 dia dah keluar dan lepas ni akan keluar part 3 lah, iaitu jalan betul-betul menuju ke Felda Lepang Nering. Dan FJ sarankan pada korang untuk lihat ke semua video, dan di akhir sekali selepas semua jalan itu dah FJ keluarkan, part 1 mungkin sampai ke bahagian keempat, FJ akan rangkumkan dan menjadi satu video. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat akan video reaksi pada malam ini, iaitu berkaitan dengan tajuk tengah makan pinggan ataupun cawan pecah lah. So perkara ini dikaitkan dengan ilmu santau dan sebagainya. Jadi video ini dia tunjuk kejadian selepas cawan pecah lah, sebab kita tak boleh nak jangka bila cawan pecah dan sebagainya. Kalau nasib baik mungkin waktu tu tengah rakam baru boleh dapat. Tetapi benda-benda kejadian seperti ini memang kita tak jangka. Selalunya video selepas cawan ataupun pinggan itu pecah lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat akan video reaksi ini terlebih dahulu. Okey? Okey, baik. Video ini FJ ambil daripada page Berani Viral. Tengah makan pecah adoi ataupun tengah makan pecah tandanya apa? So kita sama-sama melihat akan video ini terlebih dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Okey. Tengok. Aduh, tengah makan pecah. Oh, baca doa makan. Okey, orang yang rakam video ni kata baru baca doa makan. Pecah sendiri itulah. Habis. Pecah sendiri ni Pecah berderai Tapi tengok makanan dia dah habis. Sebab pernah terjadi. Okay, video ulasan daripada Ustaz Arifin Ayub. Bila kita baca doa Bismillah 7 ni setiap hari sebelum makan, sebelum baca doa makan, Allah Ta'ala tunjuk kalau ada sihir dalam bekas, dalam gelas ni, dalam air, tidak akan memberi mudarat badan kita, gelas ni akan pecah. Bila kita amal dengan penuh yakin, mengharapkan daripada Allah yang melindungi kita, Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita, insya-Allah gelas ni pecah. Sebab apa saya sebut gelas pecah? Pernah terjadi. Pernah saya lalu sendiri. Saya sebut ni berdasarkan pengalaman saya. Pernah terjadi pada diri saya. Saya makan satu kedai tu, orang jamu saya lepas kuliah. Kisah ni berlaku lepas kuliah. Lepas selesai saya kuliah, orang ajak saya kedai makan. Saya pun nak raikan masjid, nak raikan jawatan kuasa dia. Saya pergi rai makan. Saya tak tahu pula kedai yang diorang ajak saya makan, belakang kedai itu rumah bomoh. Belakang kedai itu pengamal sihir. Kedai yang saya makan tu depan. Waktu saya order tu roti canai, tertarik. Saya tak perasan lagi dinding, saya tak perasan waktu tu. Dan saya tak perasan belakang tu rumah bomoh. Saya baca doa tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Saya pegang gelas tu, saya nak minum. Kepom, terus meletup. Dia bukan pecah yang rangka besar. Dia meletup terus sampai besar-besar kelingking kecil. Hancur lebur. Habis kedai tu tercengang. Saya buat diam je. Kalau dia pecah yang retak besar, tak pelik. Mungkin dengan sebab air panas. Faham eh? Gelas sudah lama. Gelas sudah expired date. Tak tahan air panas. Kalau kebiasaannya, kalau gelas tu expired date, yang apa ni, yang dah lama, dia akan crack. Bila air panas tu kepang, dia akan terbuka pecah yang besar.
Yang saya masukkan di sini dia bukan kategori itu. Dia meletup. Yang kaca dia jadi kecil, halus. Di situ baru saya teringat, mesti ada sesuatu ni. Barulah saya pandang dinding kedai tu. Bila saya pandang dinding kedai tu, saya nampak kulit telur bersama dengan lendir telur masih ada lekat dekat situ. Jawablah, rupanya ada unsur sihir. Masya Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan saya itu. Okey, baik, kita lihat sampai situ sajalah. Kalau FJ teruskan video ini menjadi panjang. Jadi berkaitan dengan perkara iaitu pinggan pecah ataupun cawan pecah tadi, seperti yang korang telah lihat bahawa Ustaz Arifin telah pun memberi penjelasan akan berkaitan dengan perkara tersebut yang difaturkan dengan kejadian sihir. Jadi sebelum ni FJ pernah cakap dekat korang bahawa FJ ada juga pengalaman melalui kejadian tersebut, tapi bukanlah terhadap diri FJ, tapi FJ akan ceritakan dengan lebih detail pada episod kali ini. Okey, baik, berkaitan dengan cawan pecah dan sebagainya, kalau korang buat kajian, kalau korang guna sendirilah gelas yang kurang berkualiti dan sebagainya, korang letak air sejuk, kemudian korang buang air sejuk tersebut dan letak air panas, memang dia akan crack. Dia akan crack dalam keadaan yang meletup. Kita tak menafikan akan perkara tersebut lah. Okay, kalau korang buat kajian sendiri mengikut kualiti cawan ataupun gelas tersebut lah. Okay, dia isu berkaitan dengan gelas ataupun pinggan pecah ni. Kalau korang memang dah buat kajian macam tu kan, korang akan dapati bahawa jarak masa di antara apabila korang menuangkan air tersebut dengan eksperimen yang korang buat tadi memang tak jauh masa dia. Macam ni lah FJ bagi tahu, kalau korang lepas saja letak air sejuk kemudian terus letak air panas, dia memang akan jadi meletup macam tu. Okey, kejadian seperti itu. Dan kita tak nafikan lah dari sudut sains memang boleh meletup. Tapi apa pengalaman yang FJ alami ialah yang peliknya, ada satu ketika dulu, FJ tak ingat tahun bila, tapi sebelum Covid lah, di mana waktu tu FJ sedang lepak dengan adik-beradik dekat satu kedai mamak ni. Waktu tu memang dah malam. Kami ni macam FJ jarang balik kampung, so kalau balik kampung memang kami lepak sembang-sembang dan sebagainya kan. Jadi kejadian ni waktu kita orang tengah sembang tu, sebenarnya tengah buka isu tentang tukang sihir dan sebagainya. Tengah sembang-sembang, dah tak tahu topik apa waktu tu. Adalah tentang pengamal, orang kata ilmu hitam sebagainya. Waktu tu tengah sembang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan pada waktu tu sebelah meja kita orang ada geng-geng, kalau tak silap FJ mungkin Bangla kot. Mungkin geng-geng Bangla, kalau dari sudut tengok muka tu macam geng-geng Bangla tengah duduk lepak juga. Bukan yang Bangla kedai mamak tapi Bangla yang memang sedang duduk lepak dekat situ dengan kawan-kawan dia. So waktu tu tengah sembang-sembang ni, tengah sedap kan, cerita pasal gigi emas dan sebagainya kan. Tu nanti topik yang lebih dalam lah berkaitan dengan gigi emas tu. Okay, sebab dia level, orang kata tahap keilmuan. Ada setengah orang ni, kalau kita nampak dia pakai gigi emas di setengah tempat, tu level keilmuan dia tinggi lah. Waktu tu tengah sembang perkara tersebut. So tengah-tengah sembang dan sebagainya, tiba-tiba cawan di sebelah meja FJ lah, bukan di meja FJ, cawan di sebelah meja FJ yang geng-geng Bangla ni duduk lepak ni berderai terus, meletup. Memang berderai seperti mana Ustaz Arifin tu sebut lah. Dia berderai kecil-kecil. Memang waktu tu satu, boleh dikatakan orang yang berhampiran dengan kawasan tersebut pun terkejut, sebab dia berderai seolah-olah macam kena tembak tau cawan tu. Memang meletup, pum. Tetapi yang menjadi kemusykilan FJ lah, FJ tak menolak perkara sains dan sebagainya macam FJ cakap tadi, iaitu kalau kita letak air panas kepada gelas yang sejuk, mungkin dia akan pecah dan meletup. Tapi yang menjadi persoalan FJ, kejadian tersebut lah, waktu tu yang air yang telah diorder tu, kalau tak salah dia dah letak lama tau dekat atas meja kawan tu. Dia bukan baru letak, baru sampai, sebab dia orang pun lepak lama dah. Jadi air yang dah sampai tu memang lama, sebab waktu tu malam, tak ada orang, tak ada ramai sangat. Jadi kita nampak lah keadaan tu kan. So gelas yang dah letak dekat meja geng-geng orang kata Bangla ni memang dah lama letak dekat atas meja tu, dan dengan tiba-tiba tak semena-mena ianya meletup. Itu yang menjadi persoalan FJ. Adakah disebabkan kita orang memang waktu tu tengah sembang perkara-perkara mistik dekat kedai tersebut, ataupun sebab memang sains lah? FJ query bab tu sebab boleh ke kalau dah lama, maksudnya contoh dah 5 minit ke 10 minit kau letak cawan tu,
10 minit selepas kau letak cawan tu baru meletup. Sebab kalau eksperimen, korang buka YouTube, memang ada orang buat eksperimen, dia kebiasaan ni dia akan terus meletup terus kalau lepas kita letak air panas dengan air sejuk tu lah. Tapi apa yang berlaku macam tu, 10 minit lepas tu dah sembang-sembang apa semua, baru cawan tu meletup. So waktu tu kita orang terdiam dan tengok keadaan tu. Jadi macam nak cerita sambung balik keadaan tu pun, tapi macam AJ tak kisah pun. AJ memang tak fikir perkara tu adalah sihir dan sebagainya. Itu satu perkara yang AJ teringat sampai sekarang lah berkaitan dengan cawan pecah. Dan kemudian satu lagi kejadian di mana waktu tu AJ rasa AJ masih sekolah menengah lagi. Waktu tu tengah makan malam, tak silap AJ bersama dengan mak AJ dan juga ayah AJ lah. Waktu tu tengah makan. Dan pada ketika itu, ketika mak AJ sedang makan di dalam pinggan, tiba-tiba pinggan itu retak. Okay, retak 3. Macam AJ cakap tadi lah, dia bukan berlaku kejadian tu lepas kita letak nasi panas ke apa ke. Dia dah makan, kalau tak silap AJ dah separuh. Tak silap AJ makanan yang mak AJ makan, waktu tu pinggan mak AJ lah, dia retak kan. Dah separuh dah makan, lepas tu baru retak. So timbullah persoalan dalam kepala otak AJ, adakah benda itu buatan orang, ataupun orang hantar sihir, ataupun orang hantar santau, ataupun memang terdapat explanation berkaitan dengan sains lah. Kita tak menolak sains, so FJ okey dengan pendapat itu. Tapi yang FJ mempertikaikan adalah tempoh waktu yang agak lama, iaitu 10 minit ataupun 5 minit. Kalau ada eksperimen yang boleh membuktikan akan kejadian tersebut, so FJ terus kata itu adalah kerana faktor sains lah. Tapi kalau tiada eksperimen yang tunjuk bahawa dah 10 minit baru cawan ataupun gelas ataupun pinggan tu boleh crack, so FJ masih menjadi persoalan lah dalam kepala FJ berkaitan dengan perkara tersebut. So Ustaz Arifin tadi menyerangkan bahawa dia pergi kedai tersebut dan dikatakan kedai tersebut mungkin mengamalkan sihir ataupun pelaris. Wallahu ta'ala alam. Cumanya berkaitan dengan kedai, okay, kalau tempat tu laris sangat dan orang tergila-gila kan pergi tempat tersebut yang dikatakan sedap dan sebagainya, MJ sarankan korang baca pendinding lah, sama ada ayatul kursi ataupun baca bismillah, kerana Allah SWT dan niat dia di dalam hati. Andai kata kedai ni mempunyai pelaris dan sebagainya, bagilah tanda-tanda kan. Okay, so pengalaman FJ adalah beberapa kedai yang FJ test macam tu, sebab dah tengok kawan-kawan duk pergi dan sebagainya kan, suggest kepada FJ, kata sedap sangat dan sebagainya. Tapi wallahualam tak ada kejadian-kejadian yang pelik lah apabila FJ mengamalkan benda ni. Cumanya selepas FJ makan, FJ wallahualam benda ni sebab subjektif sangat, FJ rasa makanan tersebut tidaklah sesedap mana, sampai kan FJ rasa macam tak pergi dah. Selalunya keadaan tu macam tu. Tapi bagi orang yang mungkin kawan-kawan FJ dan sebagainya yang suggest kedai tu, dia terus pergilah. So FJ pun tertanya-tanya lah kenapa jadi macam tu kan. Sebab FJ ni memang FJ punya hobi, salah satu daripada buat video ialah pergi makan. So mana-mana tempat makan sedap memang FJ akan try. Itu keadaan dia lah. Jadi bila kita baca bismillah, baca doa pendinding dan sebagainya, kita makan je. Kita pun tak tahu. Macam FJ cakap, FJ tak boleh merasai, nampak dan sebagainya. Jadi kita makan. Cumanya lepas FJ makan, FJ tak terasa lah untuk makan lagi di kedai tersebut dan sebagainya. Sebab memang FJ rasa macam tak sedap lah kan. Ada kadang waktu tu kawan ajak pergi makan di situ, so FJ pun pergilah sebab kita tak nak lah ada konflik dan sebagainya, ada macam pelik dan sebagainya kan. Tapi kita order air sajalah. So dia tanya kat FJ, tak makan ke kan? So FJ cakap tadi dah makan, so temankan kawan saja untuk makan di situ. Jadi itulah perkara yang mungkin pelik sedikit pada malam ni. Apa pandangan korang? Korang pernah mengalami situasi ini ataupun tidak? Jadi kalau korang pernah mengalami situasi gelas pecah ataupun pergi ke tempat kedai-kedai yang mempunyai pelaris, yang mengamalkan sihir dan sebagainya, korang boleh sharekan cerita korang di komen di bawah. Okay, bukan tujuan untuk FJ baca saja, tapi rakan-rakan kita yang lain, dan bagaimana korang berhadapan dengan situasi tersebut lah. Ianya akan mendapat manfaat kepada orang lain. Okay, InsyaAllah. Jadi video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.